Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa dengan aku lagi Amirul Haziq dalam channel aku Amirul Haziq. Okay, so kita pun dah beraya and aku dengan ini aku nak mengucapkan selamat hari raya Mak Zai Batin dan aku mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan tersalah silap sepanjang aku buat video dalam YouTube channel aku ni. And kalau korang terasa hati aku minta maaf banyak-banyak, okay? So, harap kita kosong-kosong, okay? Harap kita mulakan satu benda yang baru pada hari ini. Okay. So, hari ni aku nak bercakap pasal smartphone dan juga DSLR. So, beberapa hari yang lepas hari raya pertama itu, kawan aku ada post lah beberapa gambar dia ambil gambar guna smartphone. And aku pun like lah, aku komen. Cantik gambar semua kan. Lepas tu dia cakap kat aku, wow, dia cakap apa, okay. Dia ni pun minat tau dalam fotografi, tapi dia tak berapa mendalam sangat lah. So dia ambil gambar guna smartphone ni. Dia cakap kat aku apa tau, aku dah boleh beat kau lah, aku dah boleh beat hang lah. Boleh beat hang aku guna smartphone je, tak payah pakai DSLR apa semua. So kat sini aku nak explain kan. Nak explain kenapa kita orang sebagai fotografer guna DSLR dan kenapa kita orang tak pakai smartphone. So kalau korang nak tahu lebih, korang boleh tengok. Jangan skip, jangan tukar atau jangan tiba-tiba korang nak tengok channel lain ke apa kan. Korang habiskan dulu channel ni, okay? So jom. Okay, tadi aku dah beritahu korang kan. Kita nak bercakap pasal smartphone dan juga DSLR. Okay, kebanyakan orang yang kat luar sana kan, yang ambil gambar menggunakan smartphone, beranggapan bahawa smartphone diorang dah cukup bagus lah. Sebab apa? Sebab kamera sekarang ni, dulu ada satu kamera je dekat smartphone, kat belakang je. Sekarang dah ada depan belakang. Lepas tu bahagian belakang dia pula ada 4 pula kamera. 48 megapiksel lah, lepas tu 12 megapiksel untuk ultra wide, 5 megapiksel untuk makro, 5 lagi megapiksel untuk depth. And aku tak nafikan memang kamera smartphone dah dia upgrade, dan juga banyak pula tiba-tiba diorang include pula beberapa function yang berbeza dalam function setting smartphone ni kan. Ada panorama, lepas tu ada makro, ada food photography. And aku quite impressed lah bila tiba-tiba aku buka-buka kan, smartphone aku ni ada food photography pula. So aku macam wow, memang dah di-upgrade lah. Lepas tu tiba-tiba ada professional shooting. Professional maksudnya tiba-tiba ada, bila kita klik professional kan, ada ISO, ada white balance. So aku macam memang tak nafikan dia dah hampir sama ke DSLR kan. Tapi kalau korang nak tahu kan, walaupun smartphone dah di-upgrade dia punya kebolehan dia dalam segi kamera ataupun megapiksel dia, sebenarnya pada kita orang kan, smartphone ni masih lagi ada kekurangan dan perbezaan dia dengan DSLR. Kalau korang nak tahu, gambar megapiksel dia berbeza dengan gambar daripada DSLR megapiksel dia. Kami sebagai fotografer, kami lebih menelitikan pada tone color ataupun natural color pada objek ataupun seseorang tu. Dan juga kami lebih menelitikan pada dia punya orang kata sharpness pada megapiksel tu tau. Kalau handphone dia punya megapiksel, memang megapiksel dia dah tiba-tiba 48 megapiksel pun semua kan, tapi dia punya tahap kebolehan dia belum boleh capai lagi DSLR lah, pada aku lah, pendapat aku. Pada megapiksel DSLR pula kan, dia hampir, dia punya ISO apa semua kan berbeza tau dengan ISO yang ada dalam smartphone. Megapiksel macam kamera aku pakai Nikon, just nak beritahu lah je lah. Okay, Nikon aku D7000 tu, dia punya megapiksel 16.2 megapiksel, dan ISO dia daripada 100 boleh cecah ke hingga 6400. Dan ISO tu sangat penting untuk kita orang ambil gambar dalam keadaan gelap ataupun terang. Kalau terang kita orang akan rendahkan, kalau gelap kita orang akan tinggikan ISO tu. Dan untuk korang tahu pula, smartphone dia punya titik fokus, aku tak tahu macam mana nak cakap. Bila kita snap gambar orang kan, dia akan tulis, dia akan ada petak tu cakap fokus kan, fokus. Itu dia punya titik fokus lah. Tapi pada DSLR aku ni kan, dia ada 39 titik fokus yang berbeza, dan aku boleh setting titik fokus tu kat mana aku nak. And aku boleh grab gambar tu mengikut cara aku tau. Macam orang tu tengah berlari, aku boleh setting untuk orang tu, untuk snap gambar orang tu tengah berlari. Okay, and lainlah tiba-tiba korang cakap kat aku, Haziq, smartphone ni kecil, boleh masuk poket, korang boleh pergi tandas, tak payah bawa beg kamera. Lepas tu korang tak payah bawa beg kamera DSLR yang besar ni ke mana-mana. Korang snap gambar dalam masa 1 minit, korang dah boleh edit, boleh post dekat WhatsApp status, Instagram, Facebook.
Yes, betul. Dalam masa 1 minit korang boleh buat macam-macam kerja. And aku tak nafikan dan aku setuju dengan pendapat yang tu. Tapi macam aku cakap tadi, kita orang ni sebagai fotografer, videografer, kita orang lebih kepada DSLR. Sebab kita orang teliti pada tone color pada wajah, lepas tu shadow dia and nature dia. Kalau kita orang ambil satu gambar tiba-tiba dah ada filter kan, macam handphone pun kau tak silap aku memang dia dah ada filter dah kan. Lepas tu kau tambah pula dengan filter-filter lain kan, satu gambar sampai 16 filter. So tak nampak natural lah pada kita orang sebagai fotografer, videografer ni. And tak salah pun kalau korang sebagai ambil gambar sebagai hobi, daripada smartphone korang pakai DSLR ke kamera lain ke, tak salah. Tak ada apa-apa salah pun. Terpulang pada pengguna ataupun user tu sendiri. Lainlah kalau tiba-tiba korang ni semuanya fotografer videografer. So korang akan tahulah kenapa korang kenapa kita orang ni pakai DSLR. Okay, tak salah nak ambil gambar sebagai hobi ke apa. Lainlah kalau korang cakap kau nak belajar lebih sikit, kau nak tertarik lebih sikit pada seni fotografi. So aku suggestkan korang dapatkan equipment. Korang kena invest lah untuk dapatkan equipment yang lebih sesuai untuk korang belajar fotografi. Tapi kalau korang kata korang nak belajar je dulu, tak salah nak pakai smartphone. Okey je. Masa aku pergi kelas dekat Bangi dulu kan, ada yang masuk kelas fotografi tu dia pakai smartphone je. Benda tu tak salah. And kalau korang kata korang masih nak belajar lagi kan, korang tak nak invest pun tak salah. Korang boleh je. Tak ada salah, tak ada betul. Okay. So macam aku cakap tadi, macam kawan aku tadi kan. Okay. Dia pun minat dalam fotografi tapi dia tak ada nak invest. Dia masih lagi nak belajar sikit-sikit sebagai hobi dia, untuk ambil gambar kat rumah, dia jalan-jalan. So benda tu pada aku tak jadi masalah. Tak kisah, ni bukan nak beat siapa punya gambar yang cantik, tak. Ini kita ada kita punya, orang kata apa, pendapat dan cara kerja kita masing-masing. Macam aku fotografer memang DSLR lah aku punya, orang kata apa, equipment aku. Kalau korang sebagai hobi, so ni lah, smartphone lah korang punya apa, korang punya equipment. Okay. So kat sini kesimpulan dia lah, kesimpulan yang aku nak cakap kan, tak ada siapa betul, tak ada siapa salah, dan tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah. Okay. So benda ni bergantung pada pengguna tu dan individu tu. Kalau individu tu sebagai orang yang tak ada background fotografi, dia akan guna smartphone lah. And kalau dia nak belajar fotografi, dia akan invest sikit pada equipment yang sesuai untuk dia ambil gambar. And macam kita orang sebagai fotografer kan, sebenarnya kita orang pun ada je yang pakai smartphone. Macam nak update kerja dengan cepat dekat bos ke dekat kawan-kawan yang aku macam aku sebelum ni, kita orang nak kena update dekat Facebook ke apa benda kan, kita orang pakai smartphone. Kita orang snap gambar, edit sikit, lepas tu up status dekat Facebook ke dekat bos ke kan. Bos okey dah ambil ni apa semua. Macam aku pun, kalau aku tak bawa kamera DSLR, tiba-tiba aku jalan-jalan tengah jalan apa semua kan dengan member, aku nampak pula momen yang cantik. So aku akan pakai smartphone aku akan snap gambar ikut cara aku, macam aku main DSLR tapi angle yang berbeza lah, dengan cara yang berbeza untuk dapatkan lagi cantik gambar tu. Okay. So kat sini tak payah nak macam kawan aku tu, mungkin dia excited kot ambil gambar tu. So dia cakap dia boleh beat. Ni sebenarnya tak ada siapa yang salah, tak ada siapa betul, tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah. Okay. So ia bergantung pada individu. Okay. So sampai sini je pengkongsian aku. And kalau korang suka konten-konten yang aku buat dalam YouTube channel aku ni, korang boleh consider untuk subscribe. And apa-apa pun korang boleh komen kat bawah. Kalau korang nak tahu lebih pasal kamera DSLR ataupun apa-apa yang pasal berkaitan dengan kamera, InsyaAllah aku akan jawab dan aku akan buat video baru untuk korang. So dengan ini selesailah sudah isu kita antara smartphone dan DSLR. Okay. So kita berjumpa lagi di hari akan datang. And Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Bye.